Okey, faham Okey, sekarang ni kalau kita pergi lebih lanjut, okey. Yang ini SNR ni wajib faham dengan yang CV1. Okey. Nah, kalau kita tengok pada contoh dia. Okey. Kalau kita tengok contoh dia. Okey, kita ambil elemen yang pertama Kita ambil elemen yang pertama iaitu SNR plus CV1. Now, kalau kita base pada sini lah, right? Kalau kita base pada sini, nama orang akan mengambil di sini sebagai support kan? Support. Dia support yang dulu kan? Ni. Dan market ni naik, turun, dan market ni naik. So, alhamdulillah bagi yang baik. Tapi bila kita bercakap soal pola pertukaran harga, kita bukan bercakap soal nak naik sikit ni je. Betul? Kita wajib melihat kepada secara bigger picture. Maksudnya, ke mana arah dia sebenar? Apakah situ tempat dia nak pantun? Sebab itu dalam FMCBR, yang pertama sekali wajib ada adalah kita buat checklist. Bila kita buat checklist, kita dapati di kawasan sini, kita buat checklist je. Dia punya SOP dia, alright. Pertama wajib ada IB, yang kedua wajib ada CB. Now kita tengok refer balik kepada sini. Okey, semasa price ni datang dalam zone ini, zone shadow ni, alright. Kita dapati ada berlaku kenaikan. Betul? Ini belum lagi, yang ni dulu. Bila ada berlaku kenaikan, di sini boleh dikatakan ada IB, tapi dia punya so, kalaupun yang ini pas, yang ini tidak pas, dia tak boleh jadi satu solid signal. Tidak boleh. Okay? So, kalau you nak solid signal di kawasan SNR, ini wajib ada dan baru dia boleh masuk. Now, kita tengok lagi kepada beberapa contoh yang lain. Okay? Semalam, kita buat marathon EU dengan goal dengan 1 minit. Okey, now saya ceritakan kenapa saya masuk dan sebagainya. Dia bermula di sini. Boleh shut tak dia begini? Takut apa? Dia punya apa? Sebab nampak macam kabur. Kan? Kita tak boleh pergi dah. Itu je. Tak apa, biarkan. Now, semalam ada dua bahagian semalam. Banyaklah kita buat marathon semalam. Buy sell. Pertama sekali, semasa price ini jatuh di kawasan sini, alright, kita dah start buat marathon semalam. Now, price itu dia datang ke area sini. Okey. Semasa price datang ke area ni semalam, alright, saya dapati di sini ada IB. Cun. Tunggu lagi. Di sini pecah. CB1. Cun. Market buat pullback. Dan kemudian bila dia buat pullback, on the way down dia buat pullback, dia always buat A, B, C ke bawah. Soalnya kita ada A, ada B, ada C, ada A, ada B, ada C. So bila pointing down ke bawah, maksudnya market not ready untuk go up yet. Sehingga dia buat A, B, C. So di sini dah start buat counting up. A, B, C. Di sini kita masuk buy. Okay? Bila market dah ready go up, kena buat A, B, C ke atas, di sini kita masuk buy. So kita hold kita punya position sehingga market ini sampai di area crucial. 161 crucial 161. Okey, sini sudah pecah ya. Sampai 161. Okey.
Di sini ada apa? Ada senar lah, macam biasa. Okey. So di zon situ, kalau kita lihat secara jelas, di sini ada senar. Itu biasa. Tapi apa yang ada di sini yang saya nak? Apa yang ada di situ saya nak? Maaf, saya bukan jadi pucuk. Tidak. Tapi saya nak supaya market itu bila dia pantul, exactly dia pantul. Bukannya kata dia datang, dia pantul, dia naik balik. Saya tak nak kalau dia rebound sikit, dia naik balik. Memang boleh makan, tapi kita takut tak sempat keluar. Saya nak bila dia pantul, exactly dia bagi kita satu signal. Lupakan pasal fiber. Sekarang saya nak lupakan pasal fiber buat seketika. Kita hanya bercakap soal SNR plus CP1. Cukup. Dan kita akan lihat opportunity dia satu demi satu. So, kalau tengok di sini, alright, ini ada dominant break. Okey, kita tak masuk lagi. Why? Sebab takut pintu tak buka. Even though dia ada dominant, tak apa. Finally dia break sini. Break tak? Bila dia break sini, di sini dah sudah boleh masuk. Sebab pintu dah buka. Market roll. Tak. Yang shadow tu pun dah kira break. Shadow tak kira. Body sahaja. Body saja. Now, sekali lagi bila kita tarik Fibonacci, okey, kita tarik Fibonacci, kita akan dapat exactly the price yang market itu akan pergi. Pasal 261. Okey, tak apa. Bukan pasal Fibonacci, tapi kita nak tengok kenapa kita terlalu bergelojoh untuk masuk market sedangkan konfirmasinya belum ada. Okey, now market turun ke situ lagi sekali. Jom. Ni. Semasa sampai di sini, saya tak tahu dia pecah tak pecah. Saya tak tahu langsung, saya tak tahu, tak ada Q, saya tak ada langsung dia pecah tak pecah. Tapi semalam masa kita buat live pukul 2 pagi, 3 pagi tu, okey, malam tadi ramai yang buat meraihkan. Ini bukan poin yang saya cari. No, sorry. Saya tak cari itu. Saya cari bila dia naik dari sini. Saya perlukan ini di kawasan ini untuk bagi saya satu confirmation, which is market akan. Saya bukan ambil kat sini. Saya tak tahu pun dia nak pecah tak. Kenapa saya nak kabel? So saya tunggu di sini. Sini pecah, sini pecah, dan baru saya ada satu confirmation. You boleh guna whatever you tahu, guna trend line pun boleh, whatever. Tapi saya perlukan ini, iaitu CB. Alright. So finally, di sini kita ada CB1. Sini pecah. Sini pecah. Alright. You tarik Fibonacci. Kalau you nak TP, you tarik Fibonacci. Okay, dia pergi ke 261. Okay, alhamdulillah. But then the point is, apa berlaku di 261? Saya padam. Apa yang berlaku di 261? Ya, Heaven. Ya? Heaven. Ya, 7? Ya. Ya ke ya, 7? Ni tak ada. Bukan lain kot. Ha? Bukan lain tak apa. Ya, tapi tak apa. You just tengok saja. Yang penting ini. Ya. Okay, now tarik Fibonacci. Let's say kata kita tarik Fibonacci, dia wajib mati di kawasan Fibonacci lah. Hampir sampai. Ha? Okay. Sini ada apa? Kalau biasa orang panggil okey lah, kata backup swap lah, tak ada masalah. Okey, swap ke apa ke, whatever you nak panggil tak apa, tak ada masalah. Tapi yang pentingnya di sini. Di sini wajib ada CB.
semalam kita buy di sini. Okey, mereka orang buy di sini. Dan tengok juga di sini. Di setiap SNR, kalau you tengok ada CP1 break, hati-hati. Ada pecah ni. Okey? Maksudnya, kalau you nak lihat pantulan ataupun kekuatan pada SNR tu, alright? You tak boleh base pada dia just pantul begitu. Dia mesti ada buka pintu dan baru you boleh jalan jauh. So di sini ada pantul, tarik fiber. InsyaAllah di sini ada 261 dan sebagainya. Okey? Now, market go up. Okey? Market go up. Break di sini. Meneruskan perjalanan. Okay, now this is very interesting. This is very interesting. This one. Saya besarkan. Dalam MACBR ada 4 entry yang utama. Tahu tak? Apa tu? Apa tu? 2678. Ya, 2678. Now, mari kita define. 2 6 7 8. Okey, mari kita define. 2. Apa SOP wajib untuk 2? Wajib ada IB, wajib ada CB1. Alright? 6. Ada IB tak? 6 wajib ada IB tak? Wajib ada IB, betul? Sebab kalau dia nombor A, dia nombor B, dia nombor C tu, A ni pun dah ada IB kat sini, betul? Kita kan buat A. CB1 wajib tak sini? Okey. Ini define sebagai reversal atau apa? Ha? Reversal boleh, semua momentum boleh. Pandai. Reversal pun boleh. Continuation pun Boleh. nanti kita akan tengok macam mana dia punya fungsi dia. Continuation. 7. IP lah. IBTV. CB. Ini apa? Reversal ataupun continuation? Reversal. Yang ini? Reversal. Reversal. Better. Ada 8. 8 ni apa? Ada IB? Ada. Ada CB? Tak ada. Apa yang penting dalam 8? IB dengan IB. Okey. IB makan IB. IB. Ini adalah continuation. Baik, kalau kita dah faham benda ni, okey, insya-Allah tak sesat. Sebab apa? Sebab pattern telah diberitahu. Baik, katakan sekarang ni kita lihat di sini ada CB1 break. Betul? Dan market itu turun dan kita mencari sell lah. Okey, now once market ni sudah up di sini, ini dah jadi tak valid. Macam mana nak counter dia? Nampak tak di sini? A, B, C kan? So di sini adalah IB. IB ni kena makan tak? IB ni kena makan tak? Kena makan untuk buy balik. So zone IB, zone yang 8 mana? Di mati. Yes. Nampak? Boleh? Sama juga begini. Ini apa? IB. Betul? Pakai turun ni kan? Lepas tu ni naik apa? Mati lah ni. IB. So di sini adalah IB makan
Ni jadi zon IL. Sebenarnya ini saja dah mampu dah, you boleh nampak dah. Sebab apa, dia berlaku banyak tahun-tahun. Tapi janganlah 1 minit nanti you asyik baca. Which is satu kali mesti kena. Tetapi the best is you jumpa dekat M30 ataupun H1. M30 middle dia punya range, you akan jumpa di situ. Alright? Begitu juga kalau kita tengok, okay, now benda ni dia akan berlaku berkali-kali lah. Okay, now saya nak tulis, melukis, tapi ada cat, takut jadi pening. Cap saya line graph sana. Okay, now kalau kita boleh define ini, kalau orang yang baru, okay, katakan di sini adalah bull candle, saya tak warna hitam lah. Okay, bull candle, ada warna merah tadi. Okay. Kemudian di sini turun sebagai bear candle. Ini dipanggil sebagai zone. Now, which is engulfing lah. Now, ramai orang guna engulfing. Okay, now engulfing untuk indication untuk berlaku perubahan arah. Okay, fine. Saya setuju. Saya tak ada masalah. Tetapi apa berlaku sekiranya engulfing itu invalid? Itu yang you guna fikir. Dan itu yang you kena solve. Alright? Kalau setiap kali invalid, nah, di mana yang validnya? Kita nak yang invalid tu dia ada solution untuk kita counter balik. Sebab kita dah masuk ni. Kita dah masuk sel. Kita ada satu solution bagaimana nak counter yang invalid. So yang nak counter invalid tu bila mana ada candle datang dan juga break atas pada zona B tu. Betul? Dia dah kena, okay, now datang balik ni. Which is dia akan buatkan engulfing ni invalid, betul? Tapi dalam MCPR kita akan kata this one is fake lah. Okay, fake. Tak ada masalah. Market boleh buat apa saja. Cuma bila dia datang balik dengan bull, zone ini kita akan marking juga zone yang sama. Kita akan tunggu market datang untuk buat. So kita wajib ambil ketika dia masuk balik ke dalam zone itu. Boleh? Now, kalau kita tengok pada chart, sekejap katakan GU lah, asyik goal je. Okey, saya buat GU lah. GU sekejap saya tukar dia punya, kalau hitam tak berapa nampak. Kita ambil green on black, yellow on black. Yellow tengok. Nampak juga. Nampak? Kau nak putih? Putih lah, nak menulis tak nampak boh. Dah nampak. Okey, now sekarang kita kaji empat ini. Empat IL ni yang bagi saya cukup untuk anda, campur dengan CB1 sebagai cukup untuk anda trade. Tak perlu jadi profesional untuk buat analisa. Cukup untuk kita survive dalam trading. Okey. Pertama, IL2. IL2 dia punya SOP, dia wajib ada IP, wajib ada CB. Baik. The best is IL2 wajib berlaku di kawasan yang senar untuk mewujudkan situasi kukuh bagi satu perjalanan. Contohnya begitu. Okey, saya ambil random dan bila mana ada IL2 dan ada support and resistance di situ, contohnya. Kenapa sengit? Sengit agak pening sampai ke atas dia pergi. Betul kan? Boleh adjust, boleh ke? Tak apa adjust. Kena lapik. Cari something. Lapik sikit. Lapik sikit.
Belakang. 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 Okey, sudah cukup. Okey. Okey, cukup. Okey. Okey. Now, kalau kita tengok di sini, alright. SNR ni kita dah kisah siap dah. Kita tengok dia punya beza dia. Bila mana kita ada SOP, bila mana kita ada SOP dan kita tak ada SOP. Now, untuk IR2 SOP dia ketat, SOP dia ketat kan, IR2. SOP dia ketat, wajib ada IB, wajib ada CB1. Baik. Di sini, okey, di sini kita nampak ada CB1. Okey, kita lupakan. Yang kita nak adalah situasi ketika market tu datang. Itu satu, betul? Itu satu, betul. Ada tak possibility untuk kita share di sini? Sebab di sini mesti ada. Mesti ada. Sebab semua orang menganggap ini adalah support dan resistance. Tapi aku try satu lah. 1 sen, 10 sen, naik lagi 20%. Dah floating, tambah lagi. Itu habit biasa. Itu adalah habit biasa. Nah, bila kita melihat di sini, kita masuk as a buy, kita anggap okey, atas ada satu lagi, tak apalah floating sikit. Betul? Tak apalah floating sikit, atas ada satu lagi. Atas satu lagi pun floating juga. Last kali pergi ke sini. No, kekuatan account kita mungkin boleh tampung untuk jatuh di sini. Okey, ada yang tak boleh tampung. Tapi cara tu salah. Sebab apa? Lebih kepada gambar. Lebih kepada gambar. Now, untuk itu dalam FMCBR, dua ciri ni wajib ada, IP sama CB. Now, SOP ni ada terpakai di sini tak? Tak ada. Ada? Tak ada. Di sini ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Di sini ada? Ha? Di situ lah kita nak masuk. Regardless, jangan katalah kita tak ukur lah. Tak pandai nak ukur guna Facebook. Tapi mata kita nampak. Dua perbezaannya, iaitu yang ketika di sini tidak ada SOP. Di sini tidak ada SOP. Tapi di sini ada SOP. Break CB. Tak ada masalah. Ada jumpa tak ada masalah. Tak ada masalah sebab tu. Sebab you boleh masuk, tak ada masalah. Sebab you dah jumpa. Tapi kalau kata you masuk sini, tapi agak-agak ke mana? Alright. Itu satu. Yang kedua, kita tengok lagi. Alright. Kita tengok di sini. Okey ya, kita tengok di situ Alright. Masih berkisar dengan EL2. Sebab apa? Kita nak bagi jelas EL2 punya fungsi dan juga macam mana cara pakai dia, dan juga sebenarnya EL2 ni mampu untuk membuatkan dengan satu entry saja, tapi dia harus ada support. Now, pakai turun. Okey, ikut. Pakai jatuh sesuai dengan SOP kita yang di atas. Betul? Tarik pula kat sini, ada SNR. Boleh tak kita terus terjah di sini, Pak? Boleh tak kita terus masuk, Pak? Okey, di sini kita kata ada support lagi. Double support, sini ada support. Sini lagi satu ada support. Base pada support dan support, kita kata okey, 100% aku nak buy full margin di sini. Boleh? Tak boleh, bos. Tak boleh. Dalam FMCBR kata boleh, tak boleh. Kalau lain orang kata boleh, aku tak tahu. Lain orang, aku tak tahu. Tapi dalam FMCBR, SOP dia wajib, iaitu SOP dia kena
Kena ada. Wajib ada IP. Okey, IP berlaku. Yes, ada right. IP. Yang kedua, SOP dia adalah CB. Ada tak? Check. Ni dia punya CB. Hilang akal lah kau nak pergi datang dengan baru nak buat. Tak logik kan? So kita dah beritahu, whatever yang naik without CB adalah dah pullback. Simple. Okay? So masuk kata, di sini, kenaikan adalah pullback. Now, solve lagi. Beberapa sebab untuk kita tidak mengalami loss hanya dengan IB dan CB. Kita solve lagi dengan SOP sahaja, kita solve dua perkara. Now, market naik. Okay. Naik punya naik, kita dapati di sini ada left shoulder. Betul? Di situ ada left shoulder. Di left shoulder ni left breakout, retest betul. Terus cek di sini. Ada SOP tak? Ada IP? Ada GB? Dua-dua right. Go. Itu saja. Pecah sini IB, pecah sini CB. Syak. Tapi FMCB punya entry tidak syak. Itu dia cakap. Berarti kita bukan syak. Entry kita ni lambat. Banyak sangat apa ni tali pinggang. Tapi kalau itu yang menyelamatkan you, kenapa tak mau pakai? Alright. Market meneruskan jatuhan. Alright. Tarik fiber. Dapatkan berapa dia punya ni. Alright. Pergi lagi. Now, daripada atas ini kita tarik Fibonacci. Kita lihat ke mana jatuhan dia lebih kurang lah. Di kawasan hampir ke kawasan 261 lah. 261. Now, katakan di sini kita terlepas. Sebenarnya di sini pun ada support and resistance sebab tu dia naik. Okey, di sini ada, confirm ada lah. Alright, confirm ada lah. Ni apa ni? Okey. Tapi yang penting bila kita draw SNR dan sebagainya, yang kita tunggu adalah apa reaction dekat situ. Ni. Apa reaction dekat sini? Boleh sini tak? IB check. CB1 check. Go. Tak susah. Yang susahnya nak menunggu. Itu aja. Kalau menunggu itu menjadi senang, insya-Allah lah. Tapi nak tunggu setup tu susah. Lama, betul. Betul. Kalau 4 jam mampus. Nak tunggu ni berapa batang. Boleh dapat satu entry satu hari pun wujud dah. Okey. Now, tengok di sini, katakan kita terlepas. Ini masuk bab kalau kita terlepas. Alright. Dalam ini cuba beritahu saya apa yang ada di sini. Entry apa yang ada. Saya besarkan supaya anda semua dapat lihat. Okey, tu. Saya nak tahu entry apa yang ada di situ daripada beberapa entry level yang telah diberitahu tadi. Yang pertama, apa tu? Dinamakan apa? Amboi, tengok nota. Tengok nota tak cik. Satu IL 6. Di mana IL 6? Putih hitam putih. Ini. IL 6 ambil position di sini. Betul? Lagi. IL 2. IL 2 mengambil posisi dia di sini. CB1 break
Lagi. Apa lagi? Apa lagi yang ada? Cepat. Yang 8. Kat mana? Yang Yang 8. Kat mana? yang 3 hitam turun tu, lepas tu dua Bagus. EL? EL? 8. Mengambil posisi jadi. So, kalau kata kita terlepas sini, kita boleh tunggu di incoming turun, betul? IB berlaku, betul? Tapi tak cukup syarat. Ada IB, checklist, yes. Ada CB? Tidak ada, tak cukup syarat. So, bila penurunan tanpa CB adalah sementara. Kalau you nak be smart, buat pullback without CB, you boleh dapat exactly di sini dan you boleh buy di sini. Di smaller time frame. Ada IB dan CB nya di situ. Tapi andai kata terlambat masuk di sini menunggu IM 8, boleh masuk di sini. Okey. Boleh ambil gambar. Biar faham. Biar lekat. Sebab setiap pergerakan ada ia ada. Okey, semua ambil. Boleh? Okey. Teruskan lagi. Apa saja kat sini? Kita teruskan perjalanan market. Kenapa kita mampu untuk kita teruskan perjalanan market? Kenapa kita yakin market itu akan bergerak terus ke atas? Apa keyakinan kita? Tak ada sini kita bawa. Ini satu break. Confirm. Kita punya keyakinan hanya bersandar kepada SOP iaitu IB, CB. Selagi ini tidak ada no entry. So let market go. Masalahnya bila jumpa sadar nak pancung. Sedangkan benda itu tak berlaku seperti mana kita nak. Bila market ini naik, let it go. Sehingga dia membentuk ini ataupun ini. Ini jadi apa? IB, checklist, yes, CB, potential berada di sini. Checklist, no. Kenapa anda nak ambil posisi saya? Walaupun di titik-titik itu ada pin bar ke apa ke. Betul, tapi sudah tidak tengok tu. No. Selepas pada dia naik balik, dia jadi apa? Dia jadi? Ya? Ya 8 kan? Kemudian di sini juga ada. Ya? Ya kawan? Ni IB. Dimatikan ada IB. Nampak? Ni apa ni? IB. Dimakan oleh IB. Ya 8 lagi. Ni. Katakan di sini ada CB1. Tarik Weibo. Tengok 161, 261 di mana. Tiba-tiba dalam situasi 161, 261 saya pasti sudah sampai. Baik, kita tarik, tak ada masalah. Kita tengok yang mana yang break CB1 di sini. Yang mana break? Yang ni ya. Tarik Weibo. Jangan malu, jangan segan. Hampir sampai. Kena tengok sini dulu lah. Mata ni boleh nipu. Ini berapa? Close 1431. Ya. Sini open 1432. 31, 32, 3 batu bawah, 32 atas.
1 point break. Break is break, no kompromi. Mata kita tak nampak. So, sudah break kan? Dah break. Salah tarik, habislah kau. Okey. Paling jauh di kawasan shadow lah. Itu saja worst case scenario. Memang dia sampai, tak ada masalah. Okay? Now, sampai di lateral satu apa semua. Okey. Mari kita menyusuri market hanya dengan IB dan CB1 sahaja. Bagi orang yang tak nampak macam mana nak tengok, baik kita susul market, kita pergi perjalanan satu persatu. Now, ini apa? IB. Bila di sini ada IR8, tak apa, tolak tepi. Nak masuk takut sebab apa? CB belum pecah. Betul? Takut lawan. Kalau IR8 continuation, dia follow yang mana CB1 dah break. Okey? Kalau CB1 nya break ke bawah, IR8 nya ke atas, takut juga bukan? Tunggu. Pecah sini kan? Apa tu? IB dah. Checklist. Yes. CB1 ada? Checklist. Yes. Breakout. Retest. Dalam zone IB. Tapi shadow, FNCB tidak tengok shadow. Selagi mana close body tidak melepasi IB, masih valid. Ya? Masih valid. SL kena. Kalau tak di bawah ni, kau mau kena. Sebab kebalikan letak dua ni. Betul? Bawah ni ke, ini datang dia. Okey? Tapi FNCB kata, selagi mana shadow atau body tidak melepasi body yang paling low, valid. Okey, naik. Ini ada apa? IB. Boleh stand? Tak boleh. Walaupun di situ di sebelah kiri tu ada rintangan. Alright. Okey. Kita lihat